Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Diharapkan musim PKP ni pelajar-pelajar semua sihat walafiat di samping keluarga yang tersayang. Okey, dah lama tak jumpa semua. Dan lama pun tak belajar akaun. Okey, hari ini cikgu akan kongsikan untuk kita belajar secara online melalui video. Itu topik dalam buku catatan pertama juga, iaitu buku tunai runcit. Okay, sebelum ni kita dah belajar buku tunai. Buku tunai ni adalah untuk urus niaga apa? Urus niaga, tunai dan juga cek. Betul belajar urus niaga, tunai dan cek. Manakala urus niaga, tunai, buku tunai runcit ni mana? Di bawah buku tunai juga, tapi dia hanya untuk apa? Belanja yang kecil-kecil sahaja. Jadi pelajar ada nota ni. Kalau pelajar nota ni, kalau pelajar nak print pun boleh. Pelajar nak tengok pakai komputer atau handphone pun boleh. Okey, jadi kita tengok apa tu. Jadi topik ni buku tunai runcit, saya ulang balik Di bawah mana? Topik buku catatan pertama. Okey, dia bawa buku tunai. Sama je, cuma buku tunai ni lain sikit. Kenapa buku tunai ni lain? Sebab dia hanya untuk adalah untuk merekod pembayaran amaun kecil. Amaun kecil ni nilai dia kecil belajar dan kerap berlaku. Okey, jadi belajar buku tunai runcit ni memang khas untuk belanja yang kecil-kecil je. Okey, jadi kita tak rekod belanja yang gunakan cek yang besar-besar, kita tak guna. Okey, jadi belajar tengok yang pertama, apa tujuan dia? Apa tujuan buku tunai runcit ni? Okey, membayar belanja amaun yang kecil. Okey, itu yang pertama. Amaun yang kecil. Okey, alright. Okey, ni cikgu pakai pen point warna lain lah. Okey, ini juga pakai ini. Amaun yang kecil. Kedua, mengurangkan catatan. Okey, jadi benda-benda yang berulang-ulang belajar. Kita nak kurangkan catatan, jadi kita kena buat buku tunai runcit. Kalau buku tunai, kita setiap tarikh tu kita tulis benda sama Jadi dalam nanti akaun kita akan jadi banyak. Jadi untuk buku tunai runcit ni kita satukan amaun-amaun yang kecil. Jadi kita mengurangkan catatan. Okey, dan last sekali untuk apa? Mengelakkan penggunaan cek. Jadi semua belanja kecil ni kita tak gunakan cek, kita semua gunakan tunai. Okey, tunai. Okey. Dalam sistem buku tunai ni pelajar, mereka menggunakan sistem panjar, dinamakan sistem panjar. Apa tu sistem panjar? Okey, ni dalam buku teks pun ada. Okey, sistem panjar itu adalah jumlah yang telah dibelanjakan dalam tempoh tersebut dan akan menggantikan jumlah hasil jumlah yang asal. Okey, contoh macam ni pelajar. Sistem panjar ni biasa accountant ataupun ketua juruwang. Ketua juruwang. Okey, kita panggil ketua juruwang Okey, ketua juruwang. Okey, dia akan bagi kepada siapa? Dia bagi kita pada kerani. Okey, dia bagi pada kerani. Okey, kerani. Boleh? Faham tu? Okey, cikgu padamkan Okey, kerani. Mana tulis tu kerani ni? Okey, dia bagi duit kepada kerani. Untuk apa? Untuk kerani belanja kecil-kecil. Apa contoh belanja kecil-kecil? Nak beli pen, nak beli kertas, nak beli stamp, nak apa lagi? Nak bayar duit tambang. Okey, tambang. Contoh nak beli apa lagi? Nak beli minuman untuk tetamu. Nak beli surat khabar. Semua nilai dia semua kecil-kecil. Boleh belajar? Contoh ketua juruwang memperuntukkan sebanyak contoh RM200. Jadi pelajar dia bagi RM200 untuk belanjakan. Jadi dia dah belanja semualah. Contoh cikgu ambil ni, dia belanja 10. Ini belanja 10. Ni belanja 10. 10. Okey, ni 10. Jadi berapa puluh ni? 10, 20, 30, 40, 50. Jadi yang dah belanja berapa? Dah belanja sebanyak RM50. Jadi pada akhir tahun, pada akhir bulan 200 dah belanja 50. Jadi berapa tinggal baki? Bakinya berapa? Baki pada hujung bulan. Pada hujung bulan berapa? 200 tolak dengan 50. Jadi berapa duit tinggal? 150. 150. Lebih jauh tinggal 150. Okey, alright. Cikgu betulkan. Okey. Cikgu dia kena betulkan sikit. Okey, jadi pelajar, pada bulan depan. Okey, pada bulan depan. Okey, pada bulan depan dia ada dah bagi awal. Dia dah ada berapa dah?
150. Pada bulan depan dia dah ada 150 baki tadi. Betul tak pelajar? Okey, jadi accountant ni akan bagi lagi duit. Ketua juruang ni akan bagi. Dia akan bagi berapa? Dia tak bagi 200 pelajar. Dia tak bagi lagi 200. Kenapa kalau dia bagi 200? Kalau dia bagi 200, duit tu akan bertambah makin banyak. Jadi pelajar dia dah peruntukkan sebulan mesti berapa? Sebulan mesti 200. Jadi dia hanya top up berapa? Dia akan top up 50 saja. Untuk jadikan apa? 200. 200. Ini baru dinamakan sistem panjar. Boleh bayar Jadi dikekalkan setiap bulan pada awal bulan mesti ada 200 untuk belanja runcit ni. Faham pelajar Okey, jadi pelajar itu yang maksud sistem panjar, iaitu jumlah yang telah dibelanjakan dalam tempoh tersebut akan menggantikan jumlah asal yang semula Okey, format dia. Okey, format ni panjang sikitlah. Ni format daripada buku teks panjang. Dia ada tarik. Okey, tarik. Kedua ada butiran. Tarik macam biasa. Butiran. Okey, butiran ni kena hati-hati pelajar. Butiran ni yang pelajar salah selalu dekat butiran. Kalau dalam buku tunai membeli pen. Dalam buku tunai kita akan buat apa? Alat tulis. Okey, kalau kalau jualan tunai tulis apa? Jualan. Kalau jual perabot, kita akan tulis apa? Perabot. Betul pelajar? Okey, dalam buku tunai runcit dia berbeza sikit pelajar. Okey, jadi butiran dia pelajar kena ikut soalan. Kalau dia kata membeli stem dan sampul surat, jadi pelajar kena tulis apa? Stem dan sampul surat. Pelajar tu. Macam tu pelajar. Membeli pen dan dakwat. Jadi pelajar tak boleh tulis alat tulis. Pelajar kena tulis apa? Pen dan dakwat. Ikut soalan. Butiran ikut soalan. Siapa saya punya ni tak boleh jalan ni? Butiran ikut soalan. Okey, alright. Okey, lepas tu pelajar folio dengan nombor voucher ni tak payahlah. Nombor voucher, nombor dokumen tak payahlah. Okey, jadi pelajar terus buat penerimaan. Okey, berapa banyak setiap bulan, awal bulan berapa kita dapat daripada ketua juruang. Okey, lepas tu pembayaran, berapa banyak yang kita keluarkan duit bayar. Lepas tu bila bayar ni, bila sebut pembayaran, pelajar kena analisis. Analisis ni pelajar dia dah bagi dah belanja pos, tambang, alat tulis, belanja pelbagai ni dia akan bagi dalam soalan. Pelajar dia tak tetap. Kadang-kadang dalam soalan tu ada pos dengan tambang dengan alat tulis, itu je. Kadang-kadang soalan berikutnya tambang tak ada. Dia ada apa? Dia ada pos, alat tulis dengan pelbagai. Contoh macam tu. Okey, dia belajar dia berbeza. Boleh pelajar? Okey. Jadi yang untuk nak buat ni pelajar, cikgu akan terangkan satu persatu. Okey, cikgu nak terangkan first. Okey, butiran yang first. Okey, butiran yang first pelajar kena tengok soalan. Soalan ni memulakan ke meneruskan? Kalau soalan ni memulakan untuk buku tunai runcit, buku tunai runcit. Okey, jadi pelajar kalau pelajar tulis tarik. Okey, butiran. Okey, sini ialah penerimaan. Pembayaran. Okey, dia ada dua situasi. Situasi yang pertama, soalan tu baru nak mula perniagaan, buku tunai runcit ni baru bermula. Baru mula. Contoh, kita sekarang bulan April. Okey, dia baru nak mula. Sebelum ni bulan Mac, bulan Februari memang tak ada buku tunai runcit. Baru nak mula pada bulan April. Jadi cikgu letakkan pada April 1. Okey, baru nak mula pelajar, kita dapat duit, kita tak ada dapat duit bulan lepas, tak ada. Jadi kita baru nak dapat. Jadi pelajar kita tulis apa? Tunai atau cek. Tengok apa yang kita dapat daripada kerani bank, daripada ketua juruang, daripada accountant. Kita dapat dalam bentuk tunai ke cek. Kalau tunai, tulis tunai. Tuliskan sebulan dia dah bagi kita, contoh kita dah bagi kita 200. Jadi 200 yang kita rekod. Boleh banyak dia rekod. Kalau dia belanjakan sebulan, dia kata sebulan awak boleh belanja untuk kerani dia beritahu pada kita hanya boleh belanja yang kecil ni, hanya nilai dia 300 je awak letakkan. Boleh banyak Ini bagi soalan memulakan. Lepas tu pelajar terus tulislah pembayaran apa? Beli pen dan kertas, jadi masuk pembayaran. Macam tu dan sebagainya. Okey, yang kedua pula. Yang kedua soalan meneruskan perniagaan. Okey, meneruskan perniagaan. Maksudnya apa? Meneruskan perniagaan ni, maksudnya pada bulan lepas, iaitu pada sekarang bulan April, pada bulan Mac dah berlaku, bulan Februari dah berlaku, bulan Januari dah berlaku, benda tu dah terus. Untuk bulan April meneruskan. Jadi bila macam tu belajar, kita start dengan apa? April 1. Kita buat April 1. Okey. Pelajar bila kita soalan meneruskan, kita tengok ada tak baki daripada bulan lepas.
Kalau ada baki bulan lepas, pelajar tulis apa? Baki BB. Sama macam buku tunai, baki BB. Contoh sebulan dia penuntukan 200, tapi baki bulan lepas ada, contoh baki bulan lepas ada 120. Ada 120. Okey, penerimaan pelajar letak baki awal 120. Okey, jadi accountant akan top up supaya dia jadi 200. Ni mesti jadi 200. Sebab apa dia dah tetapkan 200? Pelajar 200 ni contoh pelajar mungkin soalan ada 500, ada 300, ada 400 ikut pada soalan. Okey, jadi accountant nak top up berapa? Okey, accountant akan top up, dia tak akan top up 200. Dia akan cukupkan baki je yang diperuntukkan. Iaitu berapa? Dia akan bagi awak 80 je. Jadi cukup tak 200? Cukup. Jadi ini untuk starting. So starting. Boleh pelajar Jadi dua ada. Jadi pelajar kena tahu soalan untuk memulakan ke meneruskan. Okey, selesai. Boleh pelajar Okey, jadi pelajar untuk nak lebih faham, kita cuba buat soalan. Kita cuba buat soalan. Okey, kita cuba buat soalan. Okey, ni soalan dia. Okey, ni bentuk soal format dia. Okey, kita tengok soalan. Mana soalan? Kita tengok soalan. Okey, kita tengok soalan. Okey, catatkan urus niaga yang berikut ke dalam buku turun runcit. Sediakanlah laju analisis untuk belanja seperti alat tulis. Okey, analisis dia ni, alat tulis. Okey, ada satu alat tulis, cikgu tandakan alat tulis. Kedua, belanja pos. Ketiga, belanja pejabat. Dan keempat ialah upah. Okey, jadi pelajar, bila pelajar buat, nanti pelajar kena tulis empat-empat tadi yang disebutkan. Alat tulis, belanja pos, belanja pejabat dengan upah. Boleh ada apa tadi? Tarikh, butiran, folio ni nak buat-buat, tak buat tak apa. Penerimaan pembayaran alat tulis ini. Pelajar analisis ni. Okey. Jadi pelajar kita baca soalan yang pertama. Apa soalan tersebut? Cek besarkan. Menerima cek 300 daripada ketua juruang untuk memulakan tunai. Okey, dia baru nak mula. Jadi baru mula gunakan situasi yang pertama tadi. Okey, jadi dia terus dapat cek daripada ni. Okey, tuliskan tahun berapa? 2020. Bila dia dapat duit? Pada Januari 1. Jadi bulan Disember tahun lepas tak ada lagi. Jadi soalan ni kena tulis apa? Dia dapat cek bank. Berapa nilai yang dia terima kan? 300. Jadi untuk nak belanja sepanjang semua pembayaran ni mesti nilai dia 300. Okey, kalau lebih nilai pada 300 automatik tak masuk. Lepas tu belajar kalau lepas tu contoh duit dah habis, contoh belanja sampai ke sini sampai ke sini dah habis dah, duit dah belanja dah habis. Jadi pelajar berikutnya dah tak boleh belanja lagi. Itu antaranya. Okey, jadi pelajar kena tengok, kita cikgu besarkan sikit supaya pelajar nampak. Okey, kita baca soalan berikutnya. Okey, apa soalan berikutnya? Okey, membeli sampul surat 18. Jadi pelajar tulis okey, tarikh dia bila? Okey, membeli sampul surat. Jadi tulis apa? Jangan tulis belanja pos, kena tulis ikut soalan. Sampul surat. Okey, masuk mana? Pembayaran. Okey, mana analisis dia? Okey, sampul surat kita kena apa? Belanja pos. Okey, selesai. Ingat apa saja ada kat pembayaran mesti dibuat analisis. Penerimaan tak payah. Pembayaran saja. Okey, berikutnya kita tengok soalan. Okey, membeli stamp pos RM5. Beli stamp pula. Jadi masukkan beli stamp. Okey, jadi masukkan stamp pos. Okey, kategori apa? Belanja pos. Sama. Senang je belajar. Okey, cikgu laju sikit dah boleh lah ni, senang je. Okey, nombor 6, membeli dawat pen 10. Jadi tulis apa? Dawat pen. Jadi dawat pen pembayaran 10. Jadi masukkan. Okey, boleh. Dawat pen kita kena apa? Alat tulis. Okey. Alright. Okey, sambung. Membeli perhiasan pejabat. Okey, ni perhiasan pejabat, pokok bunga, beli alas meja, cantik-cantik kan. Untuk apa ni? Okey, jadi ini tulis apa? Perhiasan pejabat, duit keluar. Berapa banyak? 55. 55 kita mampu lagi sebab duit kita ada 300 je Jadi kita kira apa? Kategori yang sesuai ialah belanja pejabat. Jadi pelajar, kalau awak ni tahu alat tulis ni pen, kertas, dakwat dan sebagainya. Belanja pos, stamp, pos laju, draft dan sebagainya, macam-macam lah pelajar tentang Korea Okey, tentang penghantaran. Okay, belanja pejabat ni macam-macam pelajar. Upah contoh belanja pejabat beli minuman pelanggan, beli surat khabar, beli majalah, beli alas meja, beli pokok bunga pelajar dan sebagainya. Upah ni upah apa-apa saja upah lah, upah membaiki dan sebagainya. Okey, habis nombor 7 dah habis. Nombor 9, membeli pen, pensel dan dakwat 18. Jadi pelajar nak tulis apa? Pelajar tak boleh tulis alat tulis. Pelajar kena tulis penuh. Apa dia tulis penuh? Pen, pensel dan dakwat. Okey, kategori apa? Alat tulis. Okey, itu kelainan. Kalau dalam buku tunai, kita akan tulis apa? Pen, pensel ni alat tulis. Itu beza dia. Ingat butiran mesti ikut apa? Ikut soalan.
Okey, berikutnya. Membeli pokok perhiasan. Nombor 15 membeli pokok perhiasan. Jadi kita buat masuk pokok perhiasan. Tulis apa? Okey, pokok perhiasan kategori apa? Kategori belanja pejabat. Masukkan. Okey, lagi sambung. Okey, kalau cikgu laju, pelajar boleh pause. Boleh pause, nanti pelajar ulang balik. Membeli surat khabar dan majalah 25. Okey, jadi masukkan membeli surat khabar. Tak payah tulis membeli. Membeli tu hanya untuk barang niaga je. Jadi pelajar tulis surat khabar dan majalah. Okey, alright. Jadi kategori apa? Alatan pejabat. Belanja pejabat. Okey, sambung berikutnya. Okey, membayar upah baiki kunci 30. Okey, jadi benda apa? Upah membaiki kunci. Okey, kategori apa? Upah. Alright. Okey, lagi sambung nombor 19, 23. Membeli stamp post. Membeli stamp post. Okey, membeli stamp post. Jadi apa? Stamp post. Okey, kategori apa? Belanja post. Belanja post. Saya. Okey, jadi pelajar 23 dah habis. Kita tengok yang berikutnya. 24. Membayar kadar bayaran kedai 300. 300 banyak kan belajar bayar bil kadar bayaran, bayar bil air, bil api, bil telefon dan sebagainya 300. Jadi duit kita cukup tak? Duit kita 300 ni cukup tak? Okey, tak boleh. Jadi pelajar tak boleh kita nak bayar. Jadi 24 ni tinggalkan. Memang tak boleh masuk. Sebab apa? Nilai dia lebih besar. Dia untuk nilai kecil-kecil je. Membayar upah alat hawa dingin. Membaki alat hawa dingin. Boleh tak? Boleh. Bayar RM80 yang murah. Jadi pelajar masukkan pembayaran alat hawa upah tadi, masukkan dalam kategori upah. Okey, habis. Berikutnya ada lagi tak soalan? Okey, membeli kertas photostat 16. Okey, jadi tulis apa? Kertas photostat. Berapa nilai dia? 16. Okey, selesai. Okey, bila pelajar dah selesai, step yang pertama sekali pelajar kena buat, pelajar kena gariskan lah. Pelajar gariskan. Sekejap, mana cikgu punya garisan ni? Okey, pelajar gariskan. Okey, terus gariskan. Okey, cikgu pakai garisan yang cantik sikit, besar sikit. Tak naklah besar-besar. Okey, dan pelajar jumlahkan semua. Penerimaan. Berapa pelajar dapat penerimaan? Nilai dia ialah 300. Okey, pembayaran. Okey, pembayaran. Jadi awak buat sendiri lah pelajar Sebab cikgu buat video, takut video saiz besar sangat. Jadi cikgu kena buat terus. Okey, alat tulis. Jadi pelajar total lah semua. Cikgu dah dapatkan jawapan 44. Okey, dah habis ke ni? Belum pelajar. Pelajar kena tutup. Okey, ni closing account. Closing account. Bila closing account pelajar penerimaan dan pembayaran, pelajar tengok penerimaan duit kita dapat 300, kita dah belanja 283. Ada baki tak? Dah tentu ada. Okey, baki pada hujung bulan kita akan tulis apa? 31. Sebagai apa butiran dia? Baki HB, baki akhir. Okey, jadi berapa nilai dia? Okey, nilai dia adalah berapa? Nilai dia adalah okey, cikgu tandakan warna lain lah. Nilai dia adalah 17. Nilai dia 17. Boleh? Okey, lepas tu apa nak buat? Kita garis lagi. Okey, yang ini pelajar. Okey, yang ini untuk analisis pembayaran ni dah cukup. Pelajar dah boleh garis kat sini. Yang ni. Ini dah cukup. Okey, mana yang colour? Yang ini tak boleh garis lagi. Okey, yang ini kita akan garis kat bawah. Sorry Okey, kita akan garis kat sini. Okey, kita garis sini. Copy. Okey. Okey, kita garis total kat sini. Okey, jadi bila kita dah letak baki akhir 17, jadi imbang nak belajar. Okey, jadi dah tentulah imbang. Berapa imbang? 300. Kredit pun, bukan pembayaran pun 300 dah imbang. Jadi untuk bulan depan, sekarang kita buat Januari ni. Bulan depan bulan apa? Februari. Februari akan dapat apa pelajar? Akan dapat baki awal. Baki awalnya berapa? Kita ada berapa baki awal? Baki awal kita ada 17 saja. Boleh pelajar? Habis. Jadi bulan berikutnya nanti bulan Februari kita akan sambung. Accountant akan top up. Berapa accountant akan top up pelajar? Ni berapa accountant akan top up? Dia ada 17. Berapa accountant akan top up? Okey, accountant akan top up. Dia dah tahu sebulan mesti belanja 300. Jadi accountant akan top up apa? Okey, accountant akan bagi tunai atau cek. Jadi pelajar tak kisahlah dia nak tulis tunai, pelajar nak tulis tunai ke nak tulis cek pun betul. Okey, tunai berapa? Okey, accountant akan bagi sebanyak apa? 283.
Untuk apa 283? Untuk nak lengkapkan supaya dia jadi bulan Februari akan jadi pada awal bulan adalah 300, sama seperti yang dinyatakan. Boleh belajar? Okey, ini untuk soalan nombor 1. Boleh belajar soalan nombor 1. Okey, selesai. Barulah lengkap jawapan awak. Boleh belajar? Okey, yang keduanya pelajar. Kalau pelajar, saya nak tengok soalan nombor 2 sekejap pelajar. Kita nak tengok starting dia. Okey, soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 ni pelajar. Okey, juruwang Runcit Syarikat Lalam mempunyai bayaran wang tunai runcit pada bulan Februari 2020. Syarikat ini menggunakan sistem panjang dan menetapkan jumlah 500. Pelajar 500 pelajar. Bukan 500 ni salah ni pelajar. Sorry. Ni salah ni, bukan 500. Pelajar salah Yang ni salah, sorry. 400. Okey, 400. Nampak tak? Okey, jadi pada 1 hari bulan tunai di tangan. Maksudnya soalan ni dah meneruskan dah. Okey, jadi dia soalan ni meneruskan, bukannya baru nak mula, meneruskan. Jadi bulan Januari dah ada, Februari dah, bulan Januari dah ada, Disember dah ada. Okey, jadi tunai di tangan ni 150 ni, ini daripada Januari. Jadi tunai dekat ketujuh ruang banyak top up berapa pada bulan Februari? 250. Untuk dapatkan apa? Kenapa dia top up 250? Sebab nak dapatkan nilai sama dengan ini, 400. Boleh pelajar diperuntukkan. Okey, jadi pelajar terus masukkan contoh Kalau cikgu buat soalan nombor 2, pelajar tulis tarikh, jangan lupa tarikh. 2020 cikgu akan tulis apa? Untuk starting, baki BB penerimaan sebanyak berapa? 150 dan tunai 250. Okey, analisis ni ikut pada soalan dah bagi tahu. Jadi belajar dan seterusnya, sambunglah pembayaran dan berikutnya. Boleh belajar? Okey, jadi pembayaran kalau ikutkan soalan dia apa? Yang kedua ni. Stamp 9. Jadi masuk stamp. Okey, 9 kita kira apa? 9 stamp. Stamp ni apa? Belanja pos. Dan habiskan sampai habis. Boleh belajar Okey, belajar selamat mencuba. Jadi belajar, okey, saya dah sediakan soalan ada 1, 2, 3. Soalan SPM 1, SPM 2. Ada 5, cukuplah 5. Okey belajar untuk minggu ni belajar tolong selesaikan dan saya akan pilih beberapa pelajar untuk buat selesaikan soalan ni supaya kita boleh kongsi jawapan. Okey belajar, terima kasih.